Okey, jelas tuan-tuan? Okey, jelas ya. Okey, selesai. Sekarang kita masuk kepada perbahasan tuan. Saya nak ambil satu jumlah saja tuan. Ya. Sebagai praktikal harian kita tuan ya. Praktikal mingguan kita. Supaya tuan-tuan faham macam mana, ingat balik apa yang kita dah belajar ya. Okey. Jadi tuan-tuan dah ada 3 jumlah. Jumlah yang pertama ialah yu'adzibu man yasha kan. Tengok tuan-tuan ya. Yu'adzibu man yasha. Man yasha'u ya. Okey, dah. Sekarang seperti biasa, jumlah dalam bahasa Arab ada 2. Satu jumlah ismiyah. Tuan-tuan dah belajar dengan saya. Kita ada jumlah yang kedua dinamakan jumlah fi'liyah. Betul? Baik. Jumlah ismiyah tuan-tuan dah belajar cari 2 perkara, iaitu subjek dan predikat ya. Dan tuan-tuan dah belajar juga jumlah fi'liyah pula cari 3, fa'il, fa'il dan juga maf'ul tuan-tuan. Ya. Okey, sekarang tengok lagi. Fa'il, fa'il dan juga maf'ul. Baik. Kita dah bagi tuan-tuan cara untuk menjadi subjek mestilah kalimah isim kan? Baik. Isim tersebut mestilah berbaris depan. Betul? Kemudian predikat pula ada 3 kan? Ada dalam bentuk isim, ada dalam bentuk fa'il, ada dalam bentuk haraf. Yang ni dah belajar minggu lepas, tapi tak nak tekankan sangat tuan sebab tak penting sangat hari ni ya. Kemudian kita dah belajar fa'il juga mestilah kalimah isim yang berbaris depan. Kemudian maf'ul juga adalah mesti kalimah isim yang berbaris atas. Ingat ke tak ingat? Ya. Ingat ke tak ingat? Tulis di ruangan komen dulu. Tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Ya. Jadi yang ni kita dah ulang pada minggu lepas tuan-tuan ya. Jumlah ada 2 saja. Yang tu jelas. Yang pertama ismiyah dan juga fi'liyah. Ismiyah pun tuan-tuan jelas sebenarnya cari 2 perkara, iaitu subjek dan predikat. Cuma yang saya nak tekankan, nak suruh tuan-tuan ingat balik, syarat untuk menjadi subjek mestilah kalimah isim yang berbaris depan. Adapun predikat ada 3 kemungkinan. Ya, ada 3 kemungkinan. Yang tu saya tak nak fokus sangat pada hari ini. Kemudian fa'il mestilah isim yang berbaris depan. Kemudian maf'ul pun adalah mestilah kalimah isim ya. Sebab fa'il dan juga haraf tidak boleh jadi maf'ul ya. Kemudian isim tersebut adalah berbaris atas. Baik, ingat alhamdulillah. Okey, kalau ingat tuan. Soalan saya yang pertama, yu'adzibu man yasha'u. Jumlah kita yang pertama ini jumlah ismiyah ke fi'liyah? Jawab tuan. Mudah je. Cuma nak suruh ingat balik ya. Yu'adzibu man yasha'u tuan. Yang ni saya akan bagi soalan-soalan mudah saja supaya tuan-tuan nampak saja lebih-lebih kurang. Sebab fokus utama saya sebenarnya pada malam ini ialah untuk memperkenalkan 3 jenis fi'il ya. Tapi ini adalah perkara asas dulu yang saya mesti sebut dulu, ulang dulu supaya tuan-tuan nampak balik ya. Okey. Yu'adzibu man yasha'u tuan-tuan. Ini jumlah ismiyah ke fi'liyah? Sila jawab. Yu'adzibu man yasha'u. Ini jumlah ismiyah ke fi'liyah? Ahsantum. Ya. Terang-terang dia adalah jumlah fi'liyah. Macam mana boleh tahu dia jumlah fi'liyah? Sebab kalimah yu'adzibu kan. Sebab yu'adzibu terjemahannya dia mengazabkan ya. Dia fi'il apa? Confirm tuan-tuan akan bagi jawapan yang sama, iaitu fi'il mudhari'. Sebab apa fi'il mudhari' bukan fi'il madi? Sebab tidak ada telah. Boleh tuan? Okey, sekarang tuan. Kalau betul dia jumlah fi'liyah, maka kita dah belajar tadi ya, dan tuan-tuan dah belajar selalu kena cari 3 perkara lah. Fi'il, fa'il dan juga maf'ul ya. Okey, sekarang tengok tuan-tuan. Mana fi'il yang nak dibincang? Fi'il yang nak dibincang ni ialah yu'adzibu. Apa maksud yu'adzibu tuan-tuan? Dia mengazabkan. Mengazabkan. Okey, sekarang tuan. Ataupun dia menyeksa tuan-tuan ya. Dia menyeksa. Okey, soalan saya tuan-tuan. Saya nak tanya terus tuan-tuan. Saya nak tengok tuan-tuan ya. Siapa fa'il ataupun pelaku kepada kalimah yu'adzibu ni tuan? Siapa yang menyeksa dalam ayat kita tuan? Siapa yang menyeksa tuan? Siapa pelaku dia dalam ayat ni tuan? Siapa tuan? Ahsantum. Semua jawab jumlah fi'liyah. Bermakna dah nampak sebenarnya ya. Beza sebelum ni tuan ya. Kalau sebelum ni awal-awal kita belajar jumlah ni tuan-tuan, ada yang bedal lagi ismiyah, ada yang bedal fi'liyah kan. Sebab tak nampak betul-betul kan. Sekarang
Dah terbuktilah. Memang bagi saya tuan-tuan dah faham semualah. Sebab terang-terang dimulai dengan kalimah yu'azibu. Dia adalah fi'il mudhari'. Macam mana kita nak tahu dia fi'il mudhari' kalau tak ada terjemahan selepas ni? Boleh tuan? Selepas ini. Okey, ahsantu. Bagus tuan. Hari ni pun tuan-tuan dah dapat jawab dengan cepat tuan-tuan. Terus tuan-tuan jawab huwa ataupun dia kan. Ya. Sebab apa kita perlu jawab huwa ataupun dia tuan-tuan? Sebab memang pelakunya tak disebut dengan jelas dalam ayat kita. Tak ada pun kalimah Allah dalam ayat kita kan. Ya. Tapi kalau kita tanya huwa ataupun dia ini refer kepada siapa, maka waktu itu confirm tuan-tuan akan jawab kalimah Allah. Jadi tuan-tuan boleh jawab selepas ni ya. Macam mana kata Allah? Allah tak ada pun dalam ayat kita. Jadi kita boleh bagi tahu tuan-tuan. Yang kita refer kepada Allah itu adalah daripada ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah yu'azibu ya. Nanti selepas ni kita akan ajar tuan-tuan. Macam mana boleh dapat huwa ni? Kenapa huwa bukan anta, bukan ana, bukan nahnu? Kenapa tuan-tuan? Nanti selepas ni ya. Yang penting sekarang tuan-tuan dah faham. Apabila fa'ilnya tak disebut dengan jelas, maka sebut ganti nama. Dan ganti nama itu refer kepada siapa? Confirmlah refer kepada Allah dalam ayat kita ya. Jadi yang mengazabkan, yang menyeksa itu siapa tuan-tuan? Allah, bukan orang lain. Ya. Baik, seterusnya tuan. Fa'il kita dah tahu ada ke tidak maf'ul. Ya, yang saya nak fokusnya ialah maf'ul pada malam ni ya. Untuk ayat ni maf'ul yang saya nak tekan. Baik. Ada ke tidak maf'ul pada malam ni tuan? Ada ke tidak yang kena seksa tuan? Cuba tengok tuan. Ada tak yang kena seksa? Ada tak yang kena seksa ya? Kita dah belajar tadi maf'ul mestilah kalimah isim. Isim tersebut berbaris apa? Berbaris atas. Ada ke tidak maf'ul tuan? Tengok betul-betul tuan. Ada ke tak ada tuan? Jawapannya ada. Ahsantum. Jawapannya betul. Memang ada. Mana maf'ul kita? Mana kalimah maf'ul kita? Siapa yang kena azab dalam ayat kita tuan-tuan? Siapa tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Kak Huzaimah kata tak ada. Tapi jawapannya ada. Ya, jawapannya ada. Baik, macam mana boleh jadi ada? Tuan-tuan akan tuan-tuan jawab dulu ya. Okey, mana kalimah maf'ul kita? Mana maf'ul? Kalau ada, mana kalimah maf'ul tersebut? Ya. Jadi maf'ul kita ialah kalimah apa tuan-tuan? Kalimah man tuan-tuan. Kalimah apa? Kalimah man ya. Okey, sekarang tengok. Macam mana ustaz kata man itu maf'ul? Sekarang saya nak jelaskan tuan-tuan ya. Sebab memang kita akan nampak tuan-tuan. Nampak sekali tengok tuan ya. Sekali tengok ayat kita ni macam tak ada ya. Sebab tak ada yang berbaris atas kan. Tapi tuan-tuan kena faham, kita dah bagi tahu syaratnya tadi mestilah kalimah isim. Man isim ke bukan isim? Man adalah isim tuan-tuan ya. Sebab man terjemahannya apa yang. Saya dah bagi tahu kan. Apa saja yang ada yang, siapa yang, orang-orang yang, apa yang tuan-tuan, maka dia adalah isim tuan-tuan. Kita panggil dia isim apa? Kita panggil dia isim mausul. Isim yang mewakili ya. Tapi kenapa tak berbaris atas? Saya nak tuan-tuan jawab sekarang ya. Okey, sekarang saya nak jelaskan sekarang. Dalam ayat kita ada tak isim? Jawapannya ada, iaitu kalimah man tadi. Sebab itulah man itu boleh menjadi maf'ul pada hari ini. Man itu yang kena seksa. Kena seksa oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah seksa siapa? Allah seksa siapa saja tuan. Siapa saja tuan ya. Baik, sekarang soalan saya tuan. Man, kalau betul kita kata dia maf'ul, kita dah jawab dia mesti kalimah isim yang berbaris atas. Betul tuan? Memang man itu kalimah isim. Tapi kenapa tidak berbaris atas? Tuan-tuan jawab di ruangan komen. Kenapa man tidak berbaris atas pada malam ni tuan? Jawab tuan-tuan. Ya. Ahsantum. Automatik tuan-tuan boleh jawab ya. Kenapa dia tak boleh berbaris atas pada hari ini? Sebab dia adalah kalimah mabni. Tak selesai lagi soalan saya. Ya. Pandai sangat sebut dia mabni ni tuan-tuan. Pandai sangat sebut dia mabni. Dia mabni sebab haraf ke, sebab dhamir ke, sebab isim yang berfungsi tuan. Jawab dulu sebab dia. Pandai sangat sebut mabni ni. Dia mabni sebab apa tuan-tuan?
Sebab haraf ke, sebab dhamir ke, sebab isim yang berfungsi? Bagus, semua jawab mabni, jawab kebal kan? Baik, sekarang apa sebab dia kebal? Apa sebab dia kebal, tuan? Apa sebab yang menghalangnya berbaris atas pada hari ini? Jawapannya dia adalah mabni. Baik, saya nak tanya, apa sebab dia mabni? Sebab kita dah belajar mabni ni antara 3 je. Memang ni kalimah haraf ke, kalimah dhamir ke, kalimah isim yang berfungsi? Jawapannya sebab dia adalah isim yang berfungsi, tuan-tuan ya. Sebab man ini adalah isim mausul, isim yang mewakili ya. Okey, jadi apa yang saya nak bagi tahu sekarang, tuan? Saya nak tanya lagi, tuan-tuan ya. Man siapa saja, tuan? Kalau saya tanya, tuan-tuan ya, man siapa saja, tuan-tuan ya. Dia mewakili siapa, tuan? Dia mewakili orang ke bukan orang? Cuba jawab, tuan. Ahsan tu, sebab dia isim yang berfungsi. Nampak, tuan? Malam ni memang lancar lah, sebab tuan-tuan dah pandai, tuan. Dia berbeza dengan sebelum ini, sangat-sangat berbeza. Malam ini lancar selancar-lancarnya. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah ya. Sebab tuan-tuan nampak terang-terang yu'azibu ya. Kemudian jumlah fi'liyah, cari 3 maklumat, fi'il, fa'il, maf'ul. Saya tanya terus, tuan, siapa fa'ilnya? Tuan-tuan terus jawab huwa tadi. Tak ada seorang pun yang jawab Allah kan? Sebab Allah tak disebut dengan jelas dalam ayat kita. Betul, tuan? Cuma yang menjadi masalah sedikit ialah pada maf'ul. Ya. Jadi kita dah terangkan pada tuan-tuan kenapa man itu boleh menjadi maf'ul. Baik, sekarang saya tanya ialah kenapa man itu dia mewakili orang ke bukan orang? Tuan-tuan jawab orang, tuan-tuan ya. Baik. Jadi tuan-tuan kena faham pada hari ini. Yu'azzibu man yasha'. Allah nak bagi tahu, tuan-tuan, akhirat nanti Allah hanya akan menyeksa siapa, tuan-tuan? Allah akan menyeksa orang saja, tuan-tuan. Ya, Allah akan menyeksa orang saja, tuan-tuan ya. Man ini lebih kepada orang yang berakal. Siapa yang berakal, tuan? Secara zahirnya kita lah. Kita lah, tuan. Ya. Allah tak akan menyeksa selain daripada manusia, ya. Termasuk juga syaitan, tuan ya. Syaitan itu makhluk yang berakal juga, cuma tak nampak, ya. Jadi yang berakal ini, tuan-tuan, akan diseksa oleh Allah Taala, ya. Jadi automatik tuan-tuan kena faham, yang tidak berakal confirm tidak akan diazab oleh Allah Taala, ya. Sebab itulah, tuan-tuan, sebab itulah, tuan-tuan ya. Dalam surah An-Naba kan, amma yatasaalun ya, amma yatasaalun. Tuan-tuan tengok pada ayat penghujung dia, tuan-tuan ya. Saya tak ingat dah ayat tu, siapa yang boleh rujuk boleh tengok. Orang kafir, tuan, akhirat nanti, tuan ya, selepas mana dia nampak berlakunya kiamat dan sebagainya, tuan, apa dia minta dengan Allah Taala? Dia minta dengan Allah Ta'ala supaya diri mereka ditukar menjadi binatang-binatang, tuan-tuan. Ya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab apa mereka minta dengan Allah ditukar kepada binatang? Sebab binatang akhirat nanti, tuan-tuan, ya, akan ditukar menjadi apa, tuan-tuan? Akan menjadi pasir. Lau kuntu turaba kan? Kuntu turaba. Alangkah bagusnya kalau aku menjadi seperti tanah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab sebut je manusia, tuan-tuan, maka dia di antara dua saja. Seksa ataupun rahmat. Antara dua saja, tuan-tuan. Sebut saja manusia, tuan-tuan, maka di antara dua saja. Dan Allah hanya akan menyeksa hanya manusia sahaja, dan Allah akan beri nikmat hanya kepada manusia saja di hari akhirat nanti. Jadi tuan-tuan kena ingat, pastikan bekalan kita cukup, tuan-tuan. Pastikan kita dapat rahmat Allah Ta'ala. Caranya macam mana? Saya dah bagi tahu awal-awal tadi. Pastikan kita buat apa yang Allah suka, jauhkan daripada apa yang Allah larang. Ini adalah intipati khutbah setiap hari Jumaat. Ittaqullah. Ittaqullah. Allah kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi aku. Jadi kalau orang mulia di sisi Allah ni, tuan, confirm tak dapat rahmat? Confirm dapat rahmat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi aku ialah orang yang paling bertakwa. Boleh, tuan? Jadi ayat ini, apa yang paling penting yang saya nak bagi tahu ialah dari segi perbahasan bahasa Arab hanya pada maf'ul saja, ya. Walaupun tuan-tuan nampak dia adalah isim yang tidak berbaris atas, tapi dia sudah mencukupi satu syarat utama, iaitu adalah kalimah isim.
Jadi tak semestinya maf'ul itu mesti isim yang berbaris atas. Yang penting maf'ul wajib kalimah isim. Itu poin utama kita. Boleh tuan-tuan? Okey. Setakat ini jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen sebelum kita rehat sekejap. Jelas ke tak jelas? Adapun jumlah yang kedua, saya rasa mudah saja, sama saja. Yu'azibu man yasha' wa yarhamu man yasha'. Dia tukar yu'azib dengan yarham saja. Boleh tuan-tuan? Kalau perbahasannya tetap sama seperti biasa. Boleh? Okey. Alhamdulillah. Saya boleh puji tuan-tuan ya. Sangat-sangat bagus tuan-tuan. Malam ni lancar. Saya tak perlu ulang, saya tak perlu buat penegasan. Sebab apa? Sebab hari ni lancar, ya. Kekalkan prestasi, kurangkan kontroversi. Itu pesanan saya selalu. Ya. Baik, alhamdulillah semua jawab jelas ya. Okey, insya-Allah selepas ni kita akan masuk macam mana kita nak kenal kalimah fi'il ya. Insya-Allah. Okey. Rehat 3 minit tuan. Rehat 3 minit, ambil nafas dulu dan sebagainya supaya kita masuk sesi yang kedua dalam keadaan lebih tenang ya dan lebih fokus insya-Allah. Okey, rehat 3 minit tuan. Untuk nak pergi minum air silakan ya. Jadi pesanan saya sambil-sambil kita rehat, yang pertama jaga kesihatan tuan-tuan. Ya, wajib tuan-tuan ya. Wajib sebab apa? Al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sihat pada tubuh badan yang sihat. Jadi kalau tubuh badan kita tak sihat, maka automatik dia akan menjejaskan akal kita. Apabila akal kita lemah tuan-tuan, maka kita akan ada banyak masalah tuan-tuan ya. Maka banyak perkara akan terbantu, banyak perkara yang akan kecundan dan sebagainya bermasalah. Jadi pastikan diri tuan-tuan dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah ya. Jadi kluster penyakit COVID-19 pun masih lagi kita belum selesai. Amalkan terus doa yang saya selalu pesan ya. Baca doa mudah-mudah je tuan-tuan ya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca yang dulu ya. Baca 3 kali waktu pagi, waktu petang. Ya, dua doa ini adalah doa yang sangat wirid daripada Nabi SAW ya. Memang doa ini ada nas yang sangat-sangat kuat ya. Okey. Kemudian itu COVID-19 ya. Kemudian yang terbaru dia mungkin tak sampailah dekat KL kan. Terbarunya ada gunung berapi yang meletus kan. Dekat sebelah Indonesia ya. Jadi pastikan kita semua dalam keadaan berjaga-jaga. Mungkin ada sedikit jerebu tu ya. Mungkin ada asap-asap yang agak mudarat untuk kita sebenarnya ya. Sebab dalam lapisan bumi ni dia ada satu tahap tu kan. Ya, dia terpaksa keluarkan ya. Dan yang ketiganya cuaca panas ni kan. Tak berapa nak baik, nak okey lagi. Saya harap tuan-tuan semua dalam keadaan sentiasa menjaga kesihatan ya. Okey, Kak Anisah. Ustaz, man atau siapa saja ada 2 jenis. Isim mausul, isim yang berfungsi isim syarat, itu saja ke? Kak Anisah sebab dia tak masuk awal-awal. Okey, man ni ada 3 jenis. Man ada 3 jenis ya. Yang ni untuk asas ya. Asas. Jangan campur dengan lanjutan yang pagi tadi pula Kak Anisah. Ya. Kalau campur yang kelas lanjutan tadi ada 4 lah. Tapi untuk asas saya bagi 3 dulu. Tak perlu banyak-banyak ya. Kita dah bagi tahu kan, ma dengan man ni sama. Ada 3 makna ya. Ma dengan man ada 3 makna. 3 makna yang sama ya. Okey. Ma apa? Apa saja. Apa yang ya. Dan juga apakah. Ini apa yang berbeza ya. Jangan sama ni tuan-tuan. Walaupun 3-3-nya menggunakan kalimah ma. Kalau apa saja dia adalah kalimah syarat. Syarat kita dah belajar. Cari syarat, cari jawab syarat. Kalau kita kata ma apa yang, maka dia adalah mausul. Maka kena cari dia mewakili siapa. Kalau ma apakah, dia adalah istifham. Dia adalah ma tanya tuan-tuan. Bermakna di hujungnya akan ada tanda soal. Sebab dia nak tanya. Sama dengan man lah. Man sama dengan ma. Saya dah bagi awal-awal lah itu.
Man, siapa saja. Siapa saja. Jadi saja tu syarat, ya. Kemudian siapa yang. Yang tu mausul. Dan yang ketiganya siapakah. Kah tu menunjukkan dia adalah kalimah tanya. Ya. Harap-harap jelas insya-Allah. Kak Anissa. Ya. Siapa nak tanya boleh tanya, ya. Okey, dah habis dah. Okey, kita mula tuan-tuan. Saya nak fokus pada kalimah fi'il, ya. Ingat, ini untuk kelas asas. Jadi asas ni saya kena bagi perkara yang mukaddimah dahulu, ya. Tak perlu mendalam sangat, ya. Sebab memang saya belajar dulu memang dia bagi macam ni. Ya. Sebelum masuk lebih-lebih mendalam tu, tuan-tuan kena tahu dulu tapak dia apa, asas dia apa. Kemudian barulah boleh bina, kemudian tambah, insya-Allah tuan-tuan tambah, jadi automatik akan jadi alim, ya. Okey, sekarang kita mula tuan-tuan.